Salam sejahtera. Kami hari ini nak bentang tentang showcase produk akhir KPBB untuk kelas unit T9 dan saya Grace Tiong akan memulakan bentang saya terlebih dahulu. Yang ni adalah subjek yang dirangkai bagi produk akhir kami. Bagi produk akhir kami, big idea adalah penerokaan sumber untuk meningkatkan profesionalisme perguruan. Seterusnya, kami akan membentangkan tentang contoh produk akhir yang dicipta. Ada dua contoh yang akan dibentangkan.水到渠成，性命微。一般骨肉一般皮，劝君莫打枝头鸟。自在朝中望。点我赏析。可扫描上方二维码以观看赏析影片。欢迎来到第二关月池地面挑战。露丝们说，若我们能把杜牧的《露丝》朗诵好，便会助我们越过池塘的。露丝的第一句是雪衣雪发青玉腿，接下来是什么呢？太好了，你答对了。不错，再接再厉。很好，我们成功了。现在让我们一起来朗诵杜牧的《露丝》吧。谢谢大家的帮忙。天上飞机正在飞行，忽然之间，飞机失事坠落了。怎么了？呀，天小鸡、胆小羊三人走向月光，穿着丛林走进岛内。你们好，我们是勇敢的学习探险队。我是队长董拉拉，请多多关照。李绅真是伟大的诗人。2春种一粒粟，秋收万颗子。四海无闲田，农夫犹饿死。我们根据地图的提示前行，就能逃离无人岛了。坠落的海滩。问题一：四海无闲田，农夫有饿死。诗人在这句诗句中使用了什么表达手法？勇士们，你们知道答案吗？
力与你。答对了，我们继续前行，成功抵达目的地啦！救生船就在眼前，有船啦，有船啦，我们得救了！在 Okey, seterusnya adalah penjelasan konsep Anansi dan 3E dalam produk akhir kami. Yang pertama adalah critical thinking, iaitu pemikiran kritis. Bagi elemen ini, pemikiran kritis adalah sebahagian daripada kemahiran berfikir yang dapat membantu manusia menyelesaikan sesuatu masalah dengan berkesan dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Dan kartun yang menarik dapat menyelesaikan masalah murid-murid susah dalam belajar sajak tradisional Cina, dan unsur gamifikasi dapat menarik perhatian murid-murid dan dapat menyelesaikan masalah murid-murid kehilangan perhatian dan minat dalam belajar sajak tradisional Cina, dan pujukan secara segera juga dapat mengatasi masalah murid-murid yakin dalam diri sendiri. Yang seterusnya adalah collaboration, iaitu kolaborasi. Dan kolaborasi adalah satu proses yang melibatkan kerjasama oleh beberapa individu dalam satu kumpulan atau pasukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan sekaligus melahirkan kepercayaan antara ahli-ahli yang terlibat. Dan bahan bantu mengajar tersebut mengandungi unsur gamifikasi yang boleh melibatkan beberapa murid untuk mencapai maklumat, dan murid-murid saling membantu dan bekerja sama untuk menyelesaikan soal jawab dalam bahan bantu mengajar tersebut. Hasilnya, murid-murid dapat mengetahui kepentingan kolaborasi. Saya Lim Peiwen. Sekarang saya akan meneruskan pembentahan showcase ini. Elemen yang seterusnya ialah komunikasi. Kemahiran komunikasi adalah penting dalam proses penyampaian maklumat, perkongsian pendapat dan interaksi antara dua pihak. Melalui bahan bantu mengajar tersebut, guru mampu berinteraksi dengan murid-murid untuk mengetahui masalah mereka dan belajar sajak tradisional China. Guru juga mampu menyampaikan maklumat penting tentang sajak tradisional China tentang lebih mudah melalui bahan membantu mengajar tersebut. Murid-murid juga boleh memberi pendapat diri tentang sajak-sajak tersebut. Seterusnya, elemen ialah kreativiti. Kreativiti adalah kecakapan menggunakan minda untuk menghasilkan idea yang baru, asli, luar biasa, berbagai dan bernilai. Bahan bantu mengajar ini dalam mempanggilkan maklumat mengenai saja secara kreatif, memanfaatkan elemen digital seperti unsur animasi, grafik, gamifikasi. Dengan itu, murid dapat memperoleh ilmu pengetahuan dengan meratasi halangan dalam permainan. Seperti dalam permainan, menarikan diri daripada pulau. Seterusnya, elemen yang seterusnya ialah karakter, yaitu sasya. Sasya merujuk kepada penggunaan ilmu atau kemahiran yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah ia serta dapat dalam meneruskan kelangsungan hidupnya. Demonstrasi teknikasi saja supaya murid dapat mencontohi dan mengaplikasikan teknik teknikasi yang ditunjukkan. Sesi soal jawab telah dibekalkan bagi mengukur
kemahiran murid menjana pengetahuan baharu dalam kehidupan. Dengan itu, maklum bala secara segera menyamai kejekalan, ketabahan, ketekunan, dan ketahanan murid dalam proses pembelajaran. Elemen yang terakhir dalam analisis adalah citizenship, yaitu kewarganegaraan. Citizenship adalah berfikir seperti warga global, mengingati isu-isu global berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan pandangan dunia yang berbagai. Dan dengan minat serta keupayaan yang tulis untuk menyelesaikan masalah dunia nyata yang rumit dan kompleks, mampu memberi kesan kepada kemanfaatan manusia dan alam sekitar. Bahan bantu mengajar ini telah mengandungi saja membawa pengajaran ataupun nilai-nilai mulia seperti tidak membajukan makanan dan menghargai alam sekitar. Dalam bahagian apresiasi saja, dapat memberi kesedaran kepada murid mengenai isu-isu global seperti keburuan, pencemaran, dan mencetuskan minta murid untuk memikirkan idea bagi menangani isu-isu tersebut. Saya Eng Ching Pei. Seterusnya saya akan menerusi showcase kami dengan mengaitkan kerangka 3E dengan penghasilan produk kami. Sebelum itu, marilah kami mengenali apakah itu dimaksudkan oleh kerangka 3E. Kerangka model 3E iaitu terdiri daripada engagement, enhancement dan juga extension. Model ini telah dibangunkan oleh Dr. Liz Cook pada tahun 2011. Kerangka ini direka khas untuk para pendidik untuk mengukur sejauh manakah alatan digital diintegrasikan dalam PDP dapat membantu penglipatan pelajar, penambahbaikan dan perluasan dalam mencapai pembelajaran bermakna. Kerangka ini juga membantu para pendidik untuk memilih strategi arahan yang lebih berkesan apabila mengintegrasikan pembelajaran dengan alatan digital. Menurut Kod 2017, penglibatan adalah mengambil kira bagaimana alatan teknologi membantu pelajar fokus pada maklumat pembelajaran, menyelesaikan tugasan serta memberi peluang kepada pelajar terlibat secara aktif dan bersosial di dalam kelas. Jadi yang inilah dimaksudkan oleh engagement iaitu penglibatan murid. Mengaitkan dengan penghasilan produk kami, dapat dilihat bahan bantu mengajar ini mengandungi animasi kartun yang menarik dan juga grafik yang cantik. Watak kartun sebagai pembimbing murid mengajar sajak tradisional Cina sebagai pencetus supaya pelajar dapat melibatkan diri secara aktif dalam PDP. Seterusnya adalah enhancement yang bermaksudkan peningkatan. Penggunaan teknologi maklumat dapat membantu pelajar memperolehi maklumat di luar daripada buku teks, memahami secara mendalam dan juga memberi pemahaman yang senang mengikut cara belajar sendiri, kreatif dan juga inovatif. Bahan bantu mengajar yang kami menghasilkan ini bukan sahaja mengandungi puisi dan juga sebarang penjelasan, malah terdapat juga pengenalan terhadap pengarang untuk membantu pelajar belajar secara lebih mendalam. Bukan itu sahaja, bahan bantu mengajar ini mengandungi demonstrasi yang mendeklarasi sajak oleh guru yang profesional supaya pelajar dapat mencontohi intonasi yang betul dan juga menarik. Extension iaitu dimaksudkan oleh perluasan ataupun perkembangan adalah yang akhir dalam model 3E. Perluasan teknologi membolehkan pelajar untuk belajar di luar waktu sekolah, dapat menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan pengalaman hidup serta menjadi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang inilah dimaksud oleh extension dalam 3E.
Sesi soal jawab yang dibekalkan untuk memperluaskan dan menguji tahap penguasaan pelajar yang terdapat dalam penghasilan produk kami dilihat melibatkan 3E iaitu extension dan juga yang lain. Akhir sekali, saya akan menyatakan pembelajaran yang diperolehi daripada penghasilan produk kami. Melalui penghasilan produk ini, kami telah mendapati kesatuan ilmu dan juga pengetahuan. Contohnya, kami menghasilkan produk yang boleh diurus niaga dengan karya-karya puisi. Maksudnya, karya-karya puisi ini kami menghasilkan dalam satu video pengajaran dan boleh dijual atau menarik sebarang pembeli untuk belikan video kami, dan juga dapat meneroka sumber pengajaran bahasa Cina mengikut pelbagai kemahiran bahasa yang boleh membawa peluang perniagaan, dan juga mengintegrasikan pengetahuan linguistik dalam komunikasi massa secara individu dan berkumpulan. Maksudnya ketika kami membuat perbincangan kumpulan untuk menghasilkan produk ini, melibatkan pengetahuan linguistik kami untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan sekumpulan. Seterusnya, merangkap aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi kanak-kanak yang bermasalah dalam pembelajaran. Contohnya masalah penglihatan ataupun masalah pendengaran yang berada di dalam kelas aliran perdana dengan membuat rujukan daripada pelbagai sumber. Akhir sekali adalah menghasilkan inovasi berasaskan masalah PDP untuk tujuan pemasaran. Yang ini merupakan rujukan kami. Yang tu sajalah daripada kami. Sekian, terima kasih.